هذا الكتاب للإمام العلامة الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحاذنية وعلى كل نيات صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyempurnakan salat maghrib kita secara berjamaah. Semua ini merupakan inayah dan taufik daripada Allah. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kurnia ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliau kita semua dapat merasai nikmat iman, Islam dan ihsan. Yang saya muliakan lagi saya hormati para alim ulama, para masyayikh, para tuan guru, para kiai, para asatidz, wabil khusus Nazim Masjid Kota Damansara Timlan Nazir, wabil khusus takwan yang menjemput saya pada malam ini, Imam Bilal Barisan JK, serta jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan mengenai talabul halal, mencari rezeki yang halal. Al-Habib Abdullah mengatakan, tuan-tuan, wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, aghnanallahu wa iyyakum bihalalihi an haramihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekayaan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekayaan kepada kita semua dengan jalan mencari rezeki yang halal, meninggalkan jalan mencari rezeki yang haram. Wa bi ta'atihi an maksiyatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anugerah untuk kita melakukan ketaatan kepadanya, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah. Wa bi fadlihi amman siwahu. Dan hanyalah anugerah Allah sahajalah yang dapat memberi kenikmatan kepada kita semua. Oleh kerana itu Habib Abdullah menyatakan, tuan-tuan, dalam kehidupan kita, annal wara'a adil muharramat wasyubhat wa talabal halal wal aqla minhu ma'ajtinabil haram ra'san iktisaban wa aqlan wa ghairi dhalik. Artinya subhanahu wa ta'ala, sifat wara' dalam kehidupan kita adalah suatu perkara yang sangat dititik beratkan. Begitu juga dalam kehidupan kita juga mencari rezeki yang halal, mencari makanan yang halal merupakan perkara yang sangat penting dalam agama. Sehingga kan subhanahu wa ta'ala daripada aspek ini subhanahu wa ta'ala mengapa mencari rezeki yang halal, memakan perkara yang halal, itu penting dalam agama kerana ia akan memberi kesan dalam ibadah kita kepada Allah. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita semua dalam surah Al-Baqarah, Allah menyatakan, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai sekalian manusia, kulu, makanlah kamu semua
mimma daripada sebagian perkara fil ardi yang terdapat di bumi, yakni halalan sesuatu perkara yang halal, thayyiban lagi sifatnya bersih, suci dan murni. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, kerana syaitan itu merupakan musuh kamu yang paling nyata. Artinya Subhanahu wa taala apa? Dalam kehidupan kita ada makanan-makanan yang sifatnya halal, tetapi makanan itu mengandungi ataupun boleh jika kita kerap mengkonsumsinya, ia akan mengingatkan kita kencing manis dan sebagainya. Contoh Subhanahu wa taala, kalau tuan-tuan Subhanahu wa taala terlampau kerap mengambil makanan-makanan yang manis, kita tak kontrol, tuan-tuan, halal, tak ada masalah. Tetapi kalau kita terlampau mengkonsumsi perkara seperti itu tanpa kita tak menjaga kesihatan kita, ia akan memberi efek kepada tubuh badan kita yang berupa kita kena penyakit kencing manis. Dan yang kena kencing manis, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, saya berjumpa dengan salah satu doktor, katanya agak susah untuk mengubati orang yang telah terjangkiti penyakit kencing manis. Susah nak diubat. Dia kata ubatnya susah. Tak ada lagi yang betul-betul kata orang tu makan ubat ni dia sembuh secara total. Tak ada lagi dia kata gitu. Jadi itu Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita untuk mencegah ataupun supaya kencing manis ini tidak bertambah banyaklah. Maka caranya adalah kita mesti menghindarkan diri kita daripada banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang manis. Itu dah di antara jalan satu-satunya untuk mengurangi impak kesan daripada penyakit kencing manis itu. Kalau dah sampai hitam, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tolong jaga-jaga. Itu memang agak sukar lah. Dan kebiasaannya Subhanahu wa taala, apa yang saya perhatikan, orang yang ada penyakit kencing manis yang dilarang itulah yang mereka nak langgar. Mana kata apa? Manis itu merupakan sesuatu makanan manis, itu merupakan itulah kenikmatan baginya. Padahal itu sebenarnya memberi mudarat ke atas dirinya. Halal tetapi tidak baik untuk dirinya. Kalau kita sihat walafiat tak ada masalah. Tetapi kesan yang dalam tempoh yang panjang, ia akan memberi kesan jugalah Tuhan Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah An-Nisa ayat 29 hingga 30. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu ini dengan jalan yang batil. Artinya tuan-tuan Subhanahu wa taala, kalau kita meniaga, biarlah kita jujur. Jangan kita modify timbangan itu yang pada asalnya kalau kita timbang tu hanya RM1 saja contoh. Tetapi ketika dimodify dia punya timbangan itu, ia akan menjadi harga yang mahal. Begitu juga dalam transportasi, taksi dan sebagainya. Dulu tuan-tuan ni cerita sajalah. Nak pedejal orang memang senang. Di apa tuan-tuan? Dia memang modify dia punya meter tu. Ini kena beritahu lah ni, supaya kita jangan tak jujur dalam bekerja. Dimodify dia punya meter tu, dia punya sekejap laju RM1. Pap. Tuan-tuan Subhanahu wa taala, penumpang terkejut tuan-tuan. Jarak dekat tapi melambung dia punya harga. Ini apa? Ini ada unsur-unsur penipuan. Mana kata apa? Dia mencari harta itu dengan jalan batil. Haramlah tuan-tuan Subhanahu wa taala. Haram. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali suatu transaksi itu, muamalah itu dah ada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Okey, aku nak jual telefon ni. Aku nak bagi tahu telefon ni kekurangan dia adalah sekian. Harga dia tak mahal. Taklah kata mahal sangat, tak adalah murah sangat. Sedang-sedang saja, biasa-biasa saja. Maka setuju tak? Aku setuju. Kita
Kita dah sebut dah apa saja kekurangan dia. Dan pembeli pun redha, itu tak ada masalah. Mana kata apa, kalau kita menutupi sesuatu yang sepatutnya pembeli perlu tahu, kita tutup, kita katakan ia baik, maka itu telah mengambil rezeki atau mencari rezeki dengan jalan yang batil, dan hukumnya haram Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu anfusakum, Allah menyatakan, dan janganlah kamu membunuh diri. Dosa besar tuan-tuan, khalidina fiha, masuk neraka selamanya. Dulu tuan-tuan, dulu zaman Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa alaihissalam, syariatnya adalah orang yang melakukan dosa kepada Allah, dosa kecil dan dosa besar. Betah lagi yang dosa besar tuan-tuan, ketika mereka ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diperintahkan untuk membunuh diri. Itulah yang disebutkan, yang diceritakan oleh Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, idza qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, kamu sungguh telah melakukan kezaliman terhadap diri kamu, bittikhadhikumul ijlah, dengan menjadikan anak jantan, anak sapi jantan ini sebagai Tuhanmu. Oleh kerana itu kamu telah mensyirik kepada Allah. Fatubu faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum. Oleh kerana itu kata Nabi Musa, bunuh diri kamu, kerana itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Artinya apa Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa beserta Bani Israel, sewaktu dikejar oleh Fir'aun, selamat mereka. Tetapi ketika Nabi Musa meninggalkan mereka selama 40 hari, Nabi Musa dapat pesan, jaga iman kamu. Tetapi mereka degil. Kedegilan mereka, mereka menjadikan anak sapi, jantan sapi ini dijadikan sebagai Tuhannya. Maka fatubu ila barikum, bertaubatlah kamu kepada Tuhanmu, faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri kamu. Maka tuan-tuan, puan-puan dirahmati Subhanahu wa taala, ini syariat Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah menasakh, memansuhkan ayat ini. Makna kata apa? Taubatnya umat Nabi Muhammad jangan bunuh diri. Taubatnya Nabi Muhammad adalah an-nadamu 'alal ma'asi, menyesal atas perbuatan dosanya. Wa tarkuz zallah fil hal, meninggalkan dosa seketik itu juga. Wal azmu alla ya'uda ila misli ma minal ma'asi, dan berazam untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Itu taubatnya umat Nabi Muhammad. Dan kalau kita belajar ulumul Quran, itu sebagai nasikh mansukh, ada ayat yang dinasah mengenai hukumnya yang sudah tak berguna lagi, yang sudah tak dipakai lagi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti membunuh diri itu tadilah, cara taubat dengan cara membunuh diri. Kita tak dibenarkan melakukan seperti itu. Susah macam mana pun tuan-tuan kehidupan kita, kita tak dibenarkan untuk membunuh diri kita. Wala tai'asu mir rahmatillah, jangan kau pernah berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tu zat yang maha rahim, zat yang maha kasih kepada kita. Wa may yaf'al zalika udwanan wa zulman, orang yang melakukan perkara-perkara tersebut di atas tadi, fasaufa nuslihi nara, kata Allah, aku akan campakkannya ke neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, Allah Subhanahu wa taala mencampakkan seseorang itu ke nerakanya, itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, Al-Habib Abdullah menyatakan wara itu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita ini. Nabi juga menyatakan, beliau mengatakan khairu dinikum al-wara'u, sebaik-baik agama kalian adalah sifat wara'. Mana kata apa? Orang yang wara' dia tidak akan mengambil perkara yang haram. Orang yang wara' dia tidak akan mengambil rasuah. Orang yang wara' dia tidak akan menyogok. Ini wara'. Mana kata apa? Dia takut kepada Allah. Dia takut sumber rezekinya adalah sumber yang haram. Bahkan Subhanahu wa taala, Nabi
menekankan kepada kita supaya kita ada sifat wara' ini. Nabi berkata kepada sahabatnya yang bernama Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, kun wara'an, jadilah engkau hamba yang wara'. Takun a'badan nas, niscaya kamu akan menjadi ahli ibadah di antara manusia." Artinya Subhanahu wa taala, kalau kita mempunyai sifat wara' ini, kita telah melakukan perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hukum mencari rezeki yang halal. Tuan-tuan, kata Nabi, talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib kata setiap orang Islam, setiap muslimun. Bermakna muzakkar, untuk lelaki. Perempuan tak masuk ke ustaz? Masuklah tuan-tuan, masuk. Kalau kita belajar bahasa Arab, muslimun muzakkar, muannasnya mana? Muslimatun. Nabi tak menyebut muslimat, hanya menyebut muslimin saja. Masuk tak perempuan? Masuk. Kerana pada asalnya perempuan itu daripada satu manusia. Siapakah dia? Itu bapa kita, tuan-tuan, baginda Nabi Adam AS. Min nafsi wahidah, daripada satu nafas, mana kata satu jenis manusia pada asalnya. Itu Nabi Adam. Diambillah wanita itu daripada Nabi Adam AS, di tulang rusuknya, katanya begitu kan. Jadilah wanita. Jadi kalau disebutkan Nabi seperti tadi, talabul halali wajib ala kulli muslimin, mencari perkara yang halal hukumnya wajib, kata seorang Islam, itu maknanya perempuan itu pun masuk juga. Tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menceritakan, tuan-tuan, betapa di dalam mencari rezeki yang halal, betapa ketika kita memakan perkara yang halal itu juga sangat penting. Dan kesan daripada orang yang memakan makanan yang haram, kesan daripada orang yang mencari rezeki dengan jalan yang haram, Nabi menyebutkan tentang zakara ar-rajula. Nabi menyebutkan tentang seorang lelaki, ash'asa, kusut, aghbara, berdebu, yutilus safara, yang mana lelaki ini sedang melakukan permusafiran. Lalu Allah Subhanahu wa taala, lelaki ini, kata Nabi, yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat, menadah tangannya kepada Allah. Dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, perkenankanlah ya Allah doaku ya Allah, perkenankan ya Allah segala hajatku ya Allah. Dia memohon kepada Allah supaya diberikan anugerahnya. Dia memohon kepada Allah agar segala nikmat-nikmat ya Allah beri, ya Allah, ada itu diberikan kepada dirinya. Tapi kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haramun, makanannya daripada perkara yang haram. Wa masrabuhu haramun, minumannya daripada perkara yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga daripada perkara yang haram. Wa ghudhiya bil harami, perutnya pun dah diisi dengan perkara-perkara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, Nabi mengatakan, macam mana Allah nak terima? Dah seluruh tubuhnya, tak terkecuali dah pekerjaannya pekerjaan haram, pakaiannya pakaian haram, minumannya minuman haram. Semua haram belaka, tuan-tuan, yang ada pada dirinya. Lalu ia meminta kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke surgamu ya Allah. Banyak cantik. Kita, tuan-tuan, nak dapat jawatan bukan senang-senang, tuan-tuan. Kita perlu ada skill, kita perlu ada kelayakan. Begitu juga Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada Subhanahu wa taala rezekinya, ketika kita meminta Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke surganya, mengapa mesti derhaka kepada Allah? Mengapa mesti melanggar segala perintah Allah? Jadi Nabi mengatakan tak boleh begitu. Allah dah memang Rahman Rahim, tetapi buktikanlah kalau kau sayang kepada Allah. Apa bukti kita sayang kepada Allah? Kita ikut perintah Allah. Itu maksud dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada ini, tuan-tuan, Nabi mengatakan bahwasanya orang yang memakan perkara yang haram,
mencari sumber rezeki dengan jalan yang haram. Nabi mengatakan, kullul lahmin nabata min suhtin fannaru aula. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, maka nerakalah yang layak untuknya. Mana kata Subhanahu wa taala, ia memberi kesan kepada ibadat kita. Ia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Baginda Nabi juga bersabda, tuan-tuan. Baginda Nabi juga bersabda, man ishtara sauban, sesiapa yang membeli satu baju, bi asyrati darahima, bi asyrata darahima, dengan 10 dirham, wa fihi dirhamun min haramin, satu baju yang dibeli dengan harga 10 dirham. Tetapi kata baginda Nabi, dalam satu baju itu, dalam 10 dirham itu terdapat 1 dirham yang mana ia peroleh daripada sumber yang haram. Nabi mengatakan, tuan, lam yaqbalillahu lahu salata ma dama alaihi. Allah tidak akan menerima salatnya selama mana orang itu memakai baju yang dibeli yang mana 1 dirhamnya itu daripada perkara yang haram. Nabi berkata begitu. Lalu Al-Habib Abdullah mengatakan, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis itu kata Al-Habib Abdullah, sedangkan baju, kata beliau, yang mana hanya 1 dirham saja, yang haram, yang 9 dirham itu diperoleh daripada perkara yang halal, yang dipakai baju, yang dipakai ke dalam tubuh badan kita, menyebabkan solat seseorang tak diterima oleh Allah. Apatah lagi, kata beliau, apatah lagi jika seseorang itu mencari rezeki yang haram, dimasukkan ke dalam mulutnya, diberikan kepada anak bininya. Agak-agak Tuhan Subhanahu wa taala, takkanlah kita nak belah dada kita. Kalau Nabi kata tadi, mungkin kita boleh melepaskan baju kita yang mana terdapat perkara yang haram tadi itu, kita lepaskan. Sebab kata Nabi, selama mana kamu memakai baju yang terbuat, yang dibeli dengan yang haram, Allah tidak menerima solat kamu. Kita boleh lepas sebenarnya. Kalau dah makanan yang haram masuk ke dalam tubuh badan kita, Tuhan Subhanahu wa taala, kita nak belah dada kita ke? Nak belah perut kita lalu kita keluarkan makanan kita kerana dia perkara yang haram? Tentu tidak, tuan-tuan. Jadi Tuhan Subhanahu wa taala, orang yang memasukkan makanan yang haram dalam mulutnya, maka ia akan memberi kesan ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya, tuan-tuan, Puan Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan tadi, bahwasanya kesan daripada orang yang memakan perkara yang haram itu mengakibatkan sesuatu yang amat berbahaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tuan-tuan, Al-Habib Abdullah mengatakan, fata'ammalu dzalika jiddan, maka renung-renungkanlah. Renungkan dengan sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Kita tak lama, tuan-tuan, dalam kehidupan dunia. Nabi memerintahkan kita menjadi orang yang mukmin al-qawi, mukmin yang kuat daripada segi ekonomi, kuat jasmani kita. Nabi memerintahkan kita untuk menjadi orang yang independen, yang kaya. Islam tidak melarang untuk kita menjadi orang yang kaya raya. Tetapi kita nak pastikan kekayaan yang kita peroleh ini bukan dengan jalan rasuah. Kekayaan yang kita peroleh ini bukan dengan jalan menipu. Kekayaan yang kita peroleh bukan dengan jalan mencuri. Kita nak kekayaan kita yang peroleh ini dengan kekayaan yang benar-benar halal sumber rezekinya. Renung-renungkan kata Allah Subhanahu wa taala.
Oleh kerana itu juga Subhanahu wa ta'ala Nabi mengatakan di tubuh manusia itu terdapat satu daging. Idza fasadat jasadu kullu wa idza salat jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Kalau rosak daging itu, rosaklah tubuh badan kita. Bukan rosak kata kena penyakit dak tuan-tuan, kan? Ibadahnya nanti susah. Kalau bagus daging itu baguslah, itulah hati kita. Mana kata apa? Sumber makanan itu memberi efek kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada semalam masa hari Rabu tuan-tuan, masa hari Ahad, hari Sabtu saya pergilah kedai bakso tuan-tuan. Adalah pakcik tu cerita dia tanah kan, kalau tanah tu kalau kerajaan ambil dia ada pampasan. Orang tu bagi tahu tanah ni je, tanah kata tanah parking tanahnya. Kata berapa parking ni pakcik ada? Ada 2 parking. Tak apa. Nanti kerajaan akan bagi pampasan sebanyak 800. Sebab bukan tanah dia pun. Cuma dia macam meneroka je. Dah ada nama tuan-tuan. Bila sampai Subhanahu wa ta'ala, bila sampai mana kata duit itu dah sampai kepada penghulu, mana kata orang yang monitor duit itu bukan kata terus direct masuk akaun dia, tak diberi kepada AJK yang menguruskan nanti untuk diberikan kepada mereka-mereka yang layak. Tiba-tiba Subhanahu wa ta'ala sampai ke tangannya saja dikata dia hanya dapat 400, padahal orang atas dah beritahu pakcik akan dapat 800. Dikata Subhanahu wa ta'ala, bercerita dengan saya, dia ni tak jujur, tak lama dia ni. Betul tuan-tuan. Dia kata, saya tengok dia main tak lama, dia kata. Dia kena penyakit lumpuh. Mana kata Subhanahu wa ta'ala, dia mengambil hak orang lain kan. Dia menganiaya orang lain Subhanahu wa ta'ala. Mana kata apa, dia tak berhak untuk mendapat duit 400 itu. Dia hanya, mana kata apa, dia telah mengambil 400 yang patut diberi kepada orang, padahal dia tak layak langsung. Mana kata apa, dia telah mencuri, dia tak jujur, dia memakan harta orang lain. Orang lain tuan-tuan, kalau kita makan harta orang lain, dia berdoa kepada kita, yang tak baik memang jadi tuan-tuan. Sebab apa? Di antara doa-doa yang diistijabah oleh Allah, itulah doa orang yang dizalimi. Hati-hati tuan-tuan, jangan zalim kepada orang tuan-tuan. Kita takut kepada Allah. Kesan daripada orang-orang yang kita aniaya lalu dia berdoa kepada kita, takut mati kita sekarat. Dan mana kata kita susah nak mati, Allah seksa dulu sebelum kita mati. Payah tuan-tuan. Orang sakit ni tuan-tuan, Subhanahu wa ta'ala, kalau dah dia kata dalam pembaringan tuan-tuan, dia nak kata hidup, masih hidup, nak kata mati, belum mati, dia hanya di pembaringan. Kalau dah yang menjaga Subhanahu wa ta'ala tak sabar dengan kencingnya, dengan beratnya tuan-tuan, nak mandikannya tuan-tuan, tuan-tuan akan merasakan betapa disitulah diuji kesabaran bagi mereka yang menjaga. Sebab apa sebab itu saya pernah merasakannya menjaga orang tua yang sakit. Memang menguji kesabaran, mental, uang ringgit dan sebagainya. Kita takut kalau kita pernah menganiaya seseorang, lalu Allah mengabulkan, terjadi sesuatu yang tak bagus pada diri kita, kita kena insaf. Mungkin aku telah buat dosa kepada orang lain, kita pernah mengambil hak orang lain dan sebagainya. Tuan-tuan Subhanahu wa ta'ala, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Abbas berkata tuan-tuan, la yaqbalullahu ta'ala salata imri'in wa fi jawfihi luqmatu haramin. Allah tidak menerima seseorang yang mana di dalam perutnya terdapat satu suapan daripada perkara yang haram. Lagi-lagi solat, lagi-lagi ibadah Allah tak terima. Begitu juga Subhanahu wa ta'ala, seorang sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar, ada sahabat Nabi yang nama Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mubarak. 3 sahabat ini adalah sahabat yang cerdik, pandai, alim di kalangan sahabat, banyak meriwayatkan hadis. Jadi Subhanahu wa ta'ala, Abdullah ibn Umar mengatakan juga, lau sallaitum hatta takunu kal hanaya, kalau kamu salat sehinggalah kamu bongkok
Mana kata apa tuan-tuan? Kalau dah bongkok tu mana kata dia benar-benar solat. Dia benar-benar beribadah kepada Allah. Wasumtu hatta takunu kal autar, dan sehinggalah kamu berpuasa sehingga kan kamu kurus kerempeng. Puasa sebenar-benar lah. Maka kata beliau, lam yutaqabbal dhalika minkum illa biwara'in jazi'in, illa biwara'in hajizin. Maka Allah tidak akan menerima solat kita, puasa kita, kecuali dengan jalan wara'. Artinya subhanahu wa ta'ala, kita tidak makan perkara-perkara yang haram. Ini kata Abdullah bin Umar. Bahkan tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Taurat juga disebutkan tuan-tuan. Dalam kitab Taurat Allah berfirman, "Man la yubali min aina mat'amuhu lam yubali lahu min ay abwabin nar adkhuluhu." Orang yang tak peduli makanannya. Mana kata apa? Dia tak kisahlah makanan ini haram ke, kalau yang halal tak apa tuan-tuan. Dia memang tak peduli. Yang penting perut aku kenyang. Yang tak kisahlah makanan itu haram ke, hatta kata khinzir ke, dia pergi bedah je semua tuan-tuan. Semata-mata nak merasakan mengapa Islam melarang untuk memakan khinzir, dia pergi bedah juga. Dah rasa, oh patutlah sedap rupanya. Contoh tuan-tuan. Maka kata subhanahu wa ta'ala, orang yang tak peduli tentang makanan itu, Allah juga tak peduli pada dirinya untuk dicampakkan ke nerakanya. Ini kata subhanahu wa ta'ala di dalam surah, di dalam kitab Taurat. Satu cerita tuan-tuan, puan-puan dirahmati subhanahu wa ta'ala, bahawasanya memakan perkara yang tidak halal ini, mencari rezeki dengan jalan tidak halal ini, itu sangat memberi pengaruh dalam ibadah kita. Seorang ulama sufi yang bernama Abu Yazid bin Bustami tuan-tuan, beliau waliullah. Suatu ketika, dah lama dah beliau beribadah kepada Allah, baru beliau bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, aku merasakan ibadahku kepada Allah ini macam ada yang tak kena. Kalau aku tak cari jawapan itu, aku tak akan pernah tenang untuk beribadah kepada Allah. Kalau boleh tahu, wahai ibuku, sewaktu aku dikandung perut ibu, ada tak ibu berbuat sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah?" Seorang ibu kepada waliullah. Direnungnya tuan-tuan, apa yang aku buat ya? Dah cerita dah lama tuan-tuan, anak dah besar panjang, dah jadi orang alim, dah dikenali oleh orang ramai. Dia termenung sejenak, lama juga berfikir. Rupa-rupanya subhanahu wa ta'ala teringat, "Wahai Abu Yazid, sewaktu ibu mengandungkan dirimu, ibu pernah mengidam. Di atas rumah ibu itu terdapat satu makanan yang mana makanan itu bukan milik ibu, milik jirannya. Lalu ibu bukan kata mengambil semuanya, tidak. Kata ibunya, ibu cuma membuka bekas itu, lalu ibu mencuit, mengambil sedikit, lalu dijilat di lidahnya tuan-tuan. Sekali je, tak banyak pun. Mengidam. Dan dia subhanahu wa ta'ala tanpa meminta izin kepada tuannya. Maka kata Abu Yazid bin Bustami, tuan-tuan subhanahu wa ta'ala, "Wahai ibuku, aku yakin dah, selama mana aku beribadah kepada Allah, aku rasa tak tenang, aku rasa janggal, ada sesuatu yang tak kena, inilah rupanya. Wahai ibuku, aku mohon kepadamu, wahai ibuku, tolonglah wahai ibuku, kau bertemulah lagi kepada tuan pemilik makanan itu. Minta ampun kepada dia, minta halalkan kepada dia." Maka datanglah ibunya tuan-tuan. Puan-puan dirahmati subhanahu wa ta'ala, menemui tuan itu sendiri. Maka kata tuan pemilik makanan itu, dan dia meminta halal. Tak luak pun tuan-tuan, tak rugi pun sebenarnya. Kalau kita bagi gula-gula dengan kanak-kanak, kita bagi je tak rugi. Apatah lagi kata, "Nah, kau pergi jilat sikit." Tak rugi tuan-tuan. Tetapi kesan daripada mengambil sesuatu yang tidak halal, mana kata apa tidak halal, dia tidak meminta izin kepada pemiliknya, memberi kesan kepada ibadahnya anaknya. Padahal Abu Yazid tidak buat salah. Dia tak makan perkara yang haram. Yang makan perkara yang haram itu, maknanya kata apa? Ibunya.
Ibunya yang salah, tetapi impak daripada makanan yang tidak halal itu memberi kesan kepada anak-anaknya. Oleh kerana itu subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang kita perlu sebagai seorang ayah, seorang ibu ni, kita perlu muhasabah diri juga. Kenapa anak aku degil sangat? Kita kena-kena tuan-tuan. Suatu kemudian, pernah tak aku pernah kata mengambil sesuatu yang bukan milik aku, lalu aku bagi makan anak bini. Mungkin daripada itulah tuan-tuan. Mana yang kata apa? Kalau kita pernah sedar, kita pernah berbuat begitu, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diampunkan dosa-dosa kita. Kalau kita dapat tahu orang yang kita pernah ambil, datang jumpa mereka, minta halalkan. Minta halalkan. Itu jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah kata tak jumpa lagi ustaz, dah lama ustaz, saya pun tak ingat saya punya makanan lah ustaz. Waktu saya duduk asrama pun lebih kurang macam itulah budak-budak dulu ustaz. Ada Maggi, dia bedah juga. Ni duduk asrama kan. Zaman-zaman sebegitu. Jadi perlu diperhatikanlah tuan-tuan Subhanahu wa taala tentang bab permakanan ini. Seorang ulama yang bernama Sufyan As-Sauri, jika saya tak silap, beliau sezaman dengan Al-Imam Malik. Beliau mengumpamakan tuan-tuan, beliau mengumpamakan orang yang mencari rezeki yang haram. Beliau mengatakan, masalul ladzi yunfiqu fi ta'atillahi minal harami. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, tetapi ia menginfakkan hartanya itu daripada sumber yang haram. Kata beliau, masalul ladzi yusilu sauba al-mutanajjisa bil bauli. Ia diumpamakan seperti orang yang membasuh bajunya yang terkena najis, dibasuh dengan air kencingnya. Jadi Subhanahu wa taala, kalau dah baju dah najis, kita basuh dengan air kencing, bukan tambah bersih, tambah najis. Bila tambah najis, tentulah tak diterima oleh Allah untuk kita bawa solat, untuk kita bawa beribadah. Allah tidak menerima. Kenapa? Allah menyatakan, Nabi menyatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itulah zat yang maha baik, yang maha bersih, yang maha suci, murni. Allah tidak menerima sesuatu daripada hamba-Nya yang mana hamba itu datang daripada membawa kepada Allah dengan mempersembahkan dengan perkara-perkara yang tidak baik. Mana kata diri kita kotor dengan kenajisan, memakan perkara yang haram. Itu maksudnya lah tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Habibullah, walladzi yaqulu al-harama wasyubha wa in amila bit ta'ati fi zahir fa ta'atu ghairu maqbulah. Al-Habib Abdullah berpendapat Subhanahu wa taala bahawasanya orang yang makan perkara yang haram, orang yang makan perkara syubhat, meskipun dia secara zahirnya nampak seperti ahli ibadah, datang ke masjid, bagi kanak-kanak seorang RM10 nampak dermawan tuan-tuan. Bagus. Orang tak tahu. Bagus. Tetapi kata Abdullah, jika sumbernya daripada perkara yang haram, kata beliau, fata'atu ghairu maqbulah. Amal kebaikannya, ibadahnya tak diterima oleh Allah. Beliau berpandangan begitu kerana Allah menyatakan sendiri, innama yattaqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu, kata beliau, hanya menerima ibadah seseorang, amalan seseorang yang mana ia bertakwa kepada Allah. Maka kalau kita mengingat atau kita belajar tasawuf tuan-tuan, ulama-ulama tasawuf mereka tidak akan makan yang mana penjualnya itu tidak menjalankan perintah Allah. Artinya Subhanahu wa taala meniaga dalam keadaan wanita membuka auratnya. Secara zahirnya dia telah melakukan
kemaksiatan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan menghumbar rambutnya yang kononnya cantik. Maka mereka tidak memberi, tuan-tuan. Kenapa? Kesan daripada olahan orang-orang yang tidak takut kepada Allah ini akan memberi pengaruh kepada jasadnya untuk dibawa beribadah kepada Allah. Transaksinya sah, tuan-tuan, selagi mana tidak ada penipuan. Beli tak ada masalah. Hatta kita membeli satu makanan daripada non-muslim pun sah saja, tak ada masalah. Cuma bagi mereka yang menjaga ahwal dirinya, menjaga sisi pemakanannya, mereka takut. Mereka takut jika makanan yang diolah itu diolah oleh mereka-mereka yang derhaka kepada Allah. Apatah lagi, tuan-tuan, jika makanan itu diolah oleh orang-orang yang bukan Islam. Oleh Tuhan Subhanahu wa taala, kalau saya secara peribadi, meskipun restoran itu kata restoran, kata makanannya halal, tetapi yang pekerjanya semuanya bukan Islam, saya tak akan makan. Kenapa, tuan-tuan? Kalau kita belajar tasawuf, kita takut daripada orang-orang yang seperti ini memberi kesan kepada hidup kita ataupun ibadah kita. Makanannya halal, tak masalah, sah saja dalam bab jual beli. Tetapi kesannya kalau kita belajar tasawuf, kita takut. Itu saja, tak masalah. Sekarang ada juga orang kita, dia tak kisah, dia pergi bantai je. Kedai dia Islam ke tak Islam ke, janji sedap mulut dia, dia makan je, duduk, lepak, minum, Masya Allah. Hari ini dunia beginilah, tuan-tuan. Hari ini dunia begini. Mereka dah tak mementingkan halal haram. Yang mereka yang tak bertakwa ni lah. Apa yang mereka pentingkan? Kenikmatan, kekenyangan, nafsunya telah terlaksana dan sebagainya. Khalas, mereka tak peduli lah benda yang lain. Itu yang perlu kita perhatikanlah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan dah masuk tu? Dah masuk azan dah? Oh, dah. Sebab dia kata tak boleh lebih. Tuan-tuan Subhanahu wa taala, setakat itu sajalah perkongsian kita pada malam ini. Saya minta ampun dan maaf jika terkasar bahasa dan sebagainya. Yang benar itu semua datang daripada Allah. Yang salah, yang silap itu memang murni datang daripada saya sendiri. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.